Alhamdulillah Ustaz. Dah recording FB dan juga di laptop lah. So insyaAllah. Silakan Ustaz. Ustaz kat mana tu Ustaz? Lain je dia punya pemandangan dia kali ni? Pagi ni? Kat rumah. Tempat lain je. Okey. Silakan Ustaz. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kak Syida dan ibu-ibu, alhamdulillah ya. Minta maaf terlewat sikit sebab ada masalah perut sikit. Jadi alhamdulillah kita dapat teruskan lagi. Dan hari ini kita masuk dalam bab yang ke-6. Kalau buku tu pada muka surat yang ke-39 ya. Okey. Iaitu bab as-salawatul khams kafarah. Salat 5 waktu sehari semalam merupakan kafarah. Kafarah ni sebagai kita kata apa ya? Kalau bahasa mudahnya penghapus dosa. Dia asal perkataan kafara, yukaffiru kafarah. Jadi kafarah ni artinya menimbus. Kita gali tanah, kemudiannya kita tanam sesuatu, kita timbus balik. Itulah kafarah. Baik. Jadi hadis ini puncanya daripada guru kepada Bukhari, hadatsana Ibrahim bin Hamzah, qala hadatsani Ibn Abi Hazim wa Dawardi, dan sampailah ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Di sini mula dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan. Ma taqulu dhalika yubqi min daranihi. Apa pandangan kamu semua, tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang ada sungai yang mengalir di hadapan pintu rumah anda, dan anda pun mandi daripada sungai itu sebanyak 5 kali sehari. Ada kotoran lagi tak pada badan orang tersebut? Ya. Qalu, kata sahabat Nabi radhiyallahu anhum, la yubqi min daranihi syai'an. Tak ada dah kotoran pada badan dia kerana mandi 5 kali sehari. Qala sallallahu alaihi wasallam, katalah Nabi, fadzalika mislu salawatil khams yamhullahu ta'ala bihil khataya. Demikianlah perumpamaannya salat 5 waktu sehari semalam yang mana berfungsi untuk Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Seingat saya lah ibu-ibu sekalian ya, masa saya kecil-kecil dulu, sekolah rendah dulu, sekitar tahun 90 ke atas lah. 90 ke atas. Jadi masa tu setiap kali nak azan asar ke azan apa ya, TV3 seingat saya lah mesti keluar hadis ini. Hadis Nabi tanya tentang sungai yang mengalir, kita mandi 5 kali sehari. Okay. Jadi hadis ini memang amat dekat di hati saya dari sekolah rendah lagi, kerana kita selalu duduk tengok azan tu. Okey, baik. Jadi sekarang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sebutnya solat 5 waktu sehari semalam ni boleh menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan ya, dan itu yang kita nak berikan tumpuan pada pagi ini. Jadi cumanya sebagai satu permulaan ibu sekalian, soalan dulu. Solat 5 waktu sehari semalam ni bermula dengan solat apa? Yang first. Ni banyak kali dah sebut. Cuma nak tengok. Ingat lagi ke dah lupa dah? Solat Zuhur. Solat Zuhur. Solat Zuhur, Masya Allah, Kak Ana paling semangat hari ni. Terima kasih banyak Kak Ana. Betul, solat Zuhur ibu zaitun dia. Solat Zuhur merupakan solat yang pertama. Okey, baik. Dan dalam kes membincangkan apakah solat yang paling tinggi keutamaan dia antara 5 waktu tu, jadi ada ulama yang kata subuh, ada ulama yang kata solat asar. Jadi saya sendiri secara peribadi lebih cenderung bahawa solat subuh merupakan solat yang terbaik ya. Baik.
Yang sekarang ni kita cuba lihat ada sedikit tambahan. Okey, ada sedikit tambahan oleh Ushmaihani yang mana beliau menyatakan okey, menghapuskan dosa tu beliau ada tambahan sedikit. Kafaratul lil khataya idza sallahunna di waqtihinna fil jama'ati wa ghairiha. Yakni solat 5 waktu sehari semalam tu boleh berfungsi menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan apabila kita kerjakan pada waktunya. Okay, yang lepas kita dah bincang. Solat yang terbaik ialah solat pada waktunya. Dan tidak dinyatakan pada awal waktu, tapi pada waktunya. Dan pada waktunya itu terbahagi kepada waktu fadilat dan waktu harus, bukannya pada waktu makruh. Waktu makruh itu tak cantik dah. Dan penegasannya ialah fil jama'ati wa ghairiha, sama ada kita solat secara berjemaah ataupun kita solat sendirian, ia tetap berfungsi menghapuskan dosa. Ya. Sama ada kita melewatkan solat ataupun mengawalkan solat, ia tetap berfungsi menghapuskan dosa. Manakala kalau solat berjemaah, itu memberikan poin tambahan. Terutamanya bagi lelaki. Kalau kita solat secara di masjid, bagi lelaki, ia memberikan lagi bonus tambahan. Kalau dia solat pada awal waktu kerana tiada apa-apa kesibukan, dia bagi lagi kelebihan. Kalau solat dalam keadaan khusyuk, dia bagi lagi kelebihan yang lain. Tapi siapa yang solat dalam keadaan biasa, ya, walaupun solat itu tidaklah khusyuk sangat pun, walaupun solat itu tidaklah di awal waktu, bahkan dia sengaja lewat-lewatkan sedikit, walaupun solat itu sendirian tidak berjemaah, insya-Allah berfungsi untuk menghapuskan dosa. Cuma macam kita fahamlah kalau kita guna sabun, ya, kita sabun basuh baju ke, okay, ada sabun yang berkualiti tinggi, jadi habis segala kotoran hilang. Ada sabun yang mana dia kualiti rendah sikit, jadi dia bersih tapi dia tidak menghilangkan semua daki yang ada. Jadi begitulah juga perumpamaan solat dan ibadat yang kita lakukan ni. Walaupun berfungsi menghapuskan dosa, tapi ada yang hapus tu dia hapus sepenuhnya, ada hapus tu dalam keadaan dia nampak bersih tapi dia masih ada lagi kotoran-kotoran, daki-daki yang sukar untuk ditanggalkan, ya. Okey, baik. Jadi maknanya solat tu pun ada level ataupun dia ada peringkat-peringkat dia. Sekarang ni kita cuba lihat beberapa poin lagi disampaikan oleh ulama ni. Ya, saya nak cari jap kat mana sini. Okey. Min daranihi. Okey, min daranihi. Apa maksud daron? Okey, daron ni apa maksud dia? Jadi kata daron ni ulama sebut al-wasakh, kotoran, ya. Al-wasakh. Dan juga ia merujuk kepada al-hibbi as-sighar. Al-hibbi as-sighar allati yahsulu fi ba'dil ajsad. Maknanya ada dipanggil apa, benjolan kecil yang terdapat pada tubuh kita, macam kita kata minta maaf ya, kudis ke apa ke, begitulah. Solat itu mampu membersihkan kotoran sampai ke tahap benjolan-benjolan kecil sebegitu pun. Okey. Kemudian kita ke depan sikit, yang lain-lain tu dia punya syarahan lah ibu-ibu sekalian ya. Dia punya syarahan dia yang terlalu bersifat teknikal ya, terlalu teknikal. Jadi benda teknikal ni saya kira kita tak tengok dah nanti pening pula kita. Okey, saya nak ke depan sikit, mana dia punya ni. Oh, dah terlajak ni. Al-Hibbi, hadis riwayat Sa'id al-Khudri. Sini. Ni Ibn al-Arabi. Ni sini. Okey, jumpa At-Tibi. Okey, kalau dalam buku ibu tu dia dalam muka surat 43 perenggan yang kedua ya. Muka surat yang ke-43 perenggan yang kedua. Apa kata At-Tibi? Okey, ibu-ibu boleh buat sedikit catatan ya. At-Tibi ni ulama hadis yang terkenal dengan kitab Syarh At-Tibi. Syarah At-Tibi terhadap kitab Mishkatul Masabih.
Okey, dia ada satu kitab tu namanya Mishkatul Masabih. Saya tulis ya di ruangan chat. Mishkat Al-Masabih. Okey. Kemudiannya TB ni dia syarah. Syarah TB ala Mishkah Al-Masabih. Okey, bolehlah kalau ibu-ibu nak tulis ya, buat sebagai tambahan catatan lah. Ada situ. Mishkatul Masabih. Syarah At-Tibi ala Mishkatil Masabih. Artinya At-Tibi ni ulama besar dalam bidang hadis. Dan kitab beliau tu bagi saya lah, kita tak beli pun tak apa, takut orang awam ya. Dia hanya khusus untuk orang yang belajar je kerana dia punya bahasa dia agak berat sedikit. Okey, apa kata At-Tibi? Fi hadzal hadis mubalaghatun fi nafyi az-dzunub. Hadis ini nak ajar kita bahawasanya solat benar-benar berfungsi menghapuskan dosa yang kita lakukan. Ya. Sebabnya apa? Para sahabat kalau kita tengok hadis kan, bila Nabi tanya, adakah apa pandangan kamu kalau ada satu sungai mengalir di depan rumah, kamu mandi, ada kotoran lagi tak pada badan? Sahabat sebut, la yubqi min daranihi syai'an. Bukan sekadar sahabat sebut, la, tak ada. Ataupun, wallahu wa rasuluhu a'lam. Biasanya sahabat suka jawab, wallahu wa rasuluhu a'lam. Tapi kali ini sahabat jawab dengan keadaan begitu pasti. Kalau 5 kali sehari mandi, pasti tidak ada kotoran sedikit pun pada pakaian dia. Jadi jawapan sahabat nanti itu telah menunjukkan bahawa solat itu memang benar-benar berfungsi untuk menghapuskan dosa yang kita lakukan. Okey, satu. Kemudiannya kita lihat pula Ibnul Arabi, dan bila sebut Ibnul Arabi ni pun ibu-ibu boleh buat catatan ya di tepi. Ibnu Al-Arabi ni ialah ulama Maliki, okey. Ulama mazhab Maliki, dan beliau berbeza dengan Ibnu Arabi. Yang ni ada ni kan. Okey, cuba lihat. Satu Ibnu Al-Arabi. Itu ulama Maliki. Dan seorang lagi ulama Sufi itu yang terkenal dengan falsafah yang kita mungkin sukar menerimanya, itu ialah Ibn Arabi. Okey, itu beza Ibnul Arabi menyatakan bahawasanya wajhut tamsil annal mar'a kama yatadannasu bil aghzaril mahsusah. Permisalannya ialah pada badan dan pakaian seseorang itu sentiasa dikotori oleh apa-apalah benda-benda yang mengotorkannya. Dan kotoran itu hanya mampu dihilangkan dengan menggunakan air yang banyak. Demikianlah seseorang hamba dalam bab solat 5 waktu sehari semalam ni, kita sebenarnya tidak terlepas daripada sebarang kotoran dosa, namun dengan solat itulah mampu menghapuskan dosa segalanya. Okey, itu kata Ibn Arabi. Macam baju kita ni, nak tak nak mestilah terkena debu-debu kotoran, badan kita pun mesti terkena juga. Dalam keadaan kita tidur di tilam, mungkin ada hama ke sebagai contoh. Dalam keadaan kita berjalan di luar, mungkin terkena lagi kotoran yang lain. Dalam keadaan kita sedar ataupun kita tak sedar. Okay. Jadi bila kita ada kotoran-kotoran demikian, macam kita ni, bila kita keluar pergi shopping ke mana ke, balik, petang kita akan mandi nak bersihkan badan sebelum masuk waktu maghrib kan. Okay. Begitu juga kalau kita tidur dan kita bangun pagi tu, kita mesti nak mandi supaya kita lebih bertenaga untuk teruskan kehidupan pada esoknya. Okay, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, bila kita mandi tu kita dapat bersihkan kotoran, sama juga dengan solat, mampu membersihkan segala kotoran dalam bentuk yang disedari dan juga tidak disedari. Kerana dosa ni kita boleh bahagikan kepada beberapa bahagian ya. Okay. Cuba kita senaraikan dosa, bahagian dosa ya. Okay, ibu-ibu yang berikan, saya berikan contoh satu, disedari dan tidak disedari. Okay, lagi, apa dia lagi? Besar dan kecil. Kecil dan dosa besar. Sengaja dan tak sengaja. Ibu. Lagi? Sengaja dan tak sengaja. Sengaja, tidak sengaja. Sengaja dan tidak sengaja. Okey, lagi? Lama dan baru, Masya Allah. Ustazah, terima kasih banyak. Lama dan baru. Diketahui atau tidak diketahui? Yang diketahui dan tidak.
Jazakillah khairan. Lagi ada lagi tak? Ada sikit lagi. Dosa yang boleh Atau diampunkan mengata. dengan amalan baik, dan dosa yang diampunkan dengan bertaubat. Semula ibu, macam mana ibu? Dosa yang boleh diampunkan dengan amalan-amalan yang baik, Dan yang taubat. dan dosa yang perlu bertaubat. Okey, itu boleh masuk dalam kategori besar dan kecil kot ibu ya. Besar dan kecil ya. Ada lagi dengan Tuhan dan dengan manusia dengan Tuhan dan dengan manusia. Okey. Saya tak ada rekod sembunyi dan nyata yang Puan Supriyati sebut betul. Alaniyah dan juga sirran wa alaniyah Dosa syirik benar Ustaz. Apa dia? Dosa syirik pada Allah. Dengan Tuhan. Okey, betul? Terima banyak Puan Anum. Okey, itu semuanya ada 7 kategori itu. 7 kategori dosa dan maknanya bila kita sebut 7 kategori dosa ni, secara umumnya ulama sebut dosa besar dan dosa kecil itu baru satu kategori. Kemudiannya dia ada kategori dosa dengan Allah, dosa dengan manusia dan lain-lain tu. Okey, jadi sekarang ni secara umumnya kita terlekat dengan beberapa dosa tanpa disedari, terutamanya dosa yang disengajakan dan dosa yang tidak disengajakan, ataupun ada juga dosa yang tidak diketahui yang kita buat Okey, baik. Jadi dalam kes ini solat mampu menghapuskan beberapa jenis dosa yang dilakukan, tapi bukan semua. Itu kita dapat lihat dalam keterangan berikutnya Dalam keterangan berikut tu disebut fi hadzal hadis, kalau kita lihat dalam hadis ini macam dia merangkumi semua dosa kecil dan dosa besar. Tapi kata Ibn Battal, tak sebenarnya. Yang betulnya hanyalah merujuk kepada as-saghair khassatan. Dia hanya merujuk kepada dosa kecil. Kenapa? Apa hujah yang digunakan oleh ulama untuk menyatakan ia hanya merujuk kepada dosa kecil? Kerana Nabi SAW kata, Nabi sebut zalika yabki min darani. Okey. Nabi guna perkataan daran. La yabki min daranihi syai'an. Jadi daran dia benda yang kecil, benjolan kecil. Jadi secara tak langsung kata ulama, Nabi nak sebut bahawasanya solat mampu menghapuskan dosa-dosa yang kecil sahaja. Lainlah kalau Nabi guna perkataan al-quruh wal khurajat. Al-quruh wal khurajat tu artinya benda yang bersifat bisul yang besar. Itu lainlah. Tapi Nabi guna perkataan daran. Daran ni kecil, artinya hanya dosa kecil sahaja. Tapi dalam bab ini ibu-ibu sekalian, saya rasa ulasan ulama yang lain mungkin lebih membantu kot. Okey, begini dia punya teori dia. Adakah amalan-amal soleh mampu menghapuskan dosa yang besar? Okey, itu isu dia. Adakah amal soleh seperti solat mampu menghapuskan dosa besar? Okey, ada beberapa formula disebutkan oleh ulama. Satu, hanya mampu menghapuskan dosa kecil sekiranya ada dosa besar dan dosa kecil. Okey, satu. Kalau seseorang tu dia dosa besar dia ada dan dosa kecil pun dia ada, maka solat hanya mampu menghapuskan dosa-dosa yang kecil sahaja. Okey, satu teori. Yang keduanya ialah boleh mengurangkan kadar dosa besar apabila tiada dosa kecil. Jadi logik ke orang tu tak ada dosa kecil? Logik daripada sudut kalau dosa kecilnya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dia ni rajin solat, dia rajin bersedekah, dia rajin zikrullah, dia rajin istighfar, dia rajin tolong orang, dia menuntut ilmu, dia ambil wuduk, dia senyum pada orang, benda-benda simple begitu. Dia buat sesuatu itu kerana Allah Azza wa Jalla. Dia parking kereta betul-betul pada lane dia kerana Allah, tak nak menyusahkan orang lain. Jadi dosa-dosa kecilnya diampun oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga mungkin ada dosa besar lagi. Maka kata ulama, amal-amal kebaikan yang kita lakukan tersebut boleh mengurangkan kadar dosa besar itu jatuh ke martabat dosa kecil.
Jadi ada ulama kata demikian ya. Dan satu lagi ialah boleh menghapuskan dosa besar apabila ada niat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi mungkin ada kalangan kita kali ini dalam solat zuhur nanti, dia nak solat zuhur tu solat sungguh-sungguh mengenangkan dosa yang dilakukan ya. Jadi bila kita solat dengan niat taubat, maka insya-Allah boleh menghapuskan dosa besar yang kita lakukan. Kerana kita sertakan niat itu dengan amalan taubat. Jadi dalam bab ini dia artinya dia ada level dia lah ibu-ibu sekalian ya. Dan level itu sebenarnya telah disebutkan pun oleh ulama Ibn Hajar. Contohnya kalau ibu-ibu lihat dalam muka surat 45 tu. Jom kita cuba perhatikan dia punya ulasan daripada Al-Imamul Bulqini. Okay. Dalam hal ini sebenarnya ada 5 tingkatan. Yang saya sebut tu saya sebut secara umum dulu. Sekarang ni kita nak tengok apa kata Al-Imamul Bulqini, guru kepada Ibn Hajar Al-Asqalani. Ada 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama ialah orang yang langsung tidak melakukan dosa yang besar. Orang yang langsung tidak melakukan dosa. Mungkin dia dan benda tu logik ya. Ada orang lah. Ada orang dan jumlahnya mungkin minoriti. Allah Azza wa Jalla menyatakan allazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam. Dia meninggalkan segala dosa-dosa kecuali dosa lamam. Lamam ni maknanya dosa yang sukar untuk dielakkan. Dia ada je melintas di hadapan kita ni kan. Okey. Dalam hal ini, kalau orang tu dia memang langsung tidak ada dosa, dan kalau dosa kecil pun dia ampunkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan amal-amal kebaikan dia, maka amal kebaikan seumpama solat tu boleh meningkatkan dia punya kedudukan dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Okey, itu level yang paling tinggi lah. Okey, jadi dia buat amalan, orang lain standard amalan tu menghapuskan dosa, tapi dia tak. Amalan dia tu mengangkat martabat dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Okey, satu. Level yang kedua pula ialah mereka, sekejap ya ibu, saya nak cari di sini. Ni ya, hawalul insani. Ini level yang pertama. Langsung tak buat dosa dan maka amal kebaikan itu mengangkat martabat dia. Golongan yang kedua pula ialah ya'ti bisaghair bila israr. Okey, ibu kena perkataan israr tu. Cuba ibu tengok dalam buku tu perkataan terus menerus. Jumpa Kak Syida? Poin nombor 2, melakukan dosa-dosa kecil tetapi tidak terus menerus. Ada Ustaz, ada. Terus menerus itulah israr. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Israr ini tetap melakukan dosa secara berterusan. Okey, jadi sekarang ni ada orang yang mana dia melakukan dosa-dosa yang kecil tetapi dia tidak buat secara terus-menerus. Maknanya ada dia buat tapi kemudiannya dia beribadat, dia mohon ampun kepada Allah, dia istighfar paling kurang selepas salat dia istighfar ya. Kemudiannya minggu depan dia buat lagi dosa tersebut ataupun 2 minggu lagi dia buat lagi. Mungkin ya dosa-dosa kecil itu sukar untuk ditinggalkan tapi dia bukanlah buat terus-menerus setiap hari dia buat. Setiap masa dia buat. Dia ada senggang masa dia. Dia cuba kawal diri dia, dia cuba ubah diri dia. Maka orang macam ni pun Allah Azza wa Jalla jadikan amal ibadat dan salat dia tu sebagai penghapus kesalahan yang dilakukan. Okay, itu level yang kedua ya. Level yang ketiga ialah lebih kurang sama dengan tadi, lebih kurang sama dengan orang yang melakukan dosa besar tapi dia israr. Dia terus menerus buat. Fala tukaffaru idza qulna innal israra 'ala saghairi kabiratun. Kalau orang tu terus menerus melakukan dosa besar, dosa kecil, maka ia akan menyebabkan dosa kecil itu akan jadi dosa yang besar. Okay, maknanya dia langsung tidak menyelangi ataupun mengiringi dosa kecil dia tu dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia buat je tanpa ada pun taubat, terus menerus dia buat, maka dalam bab ini amal-amal kebaikan dia tidak mampu menghapuskan dosa kecil yang terus menerus dilakukan oleh dia. Sekiranya kita berpegang pendapat amal kebaikan tidak mampu menghapuskan dosa besar. Okey, itu level yang ketiga boleh jelas level yang ketiga tu. Tapi itulah kita mengalami kesukaran juga untuk menentukan apa maksud dosa kecil dan apa maksud dosa yang besar. Okey, apa nanti kita tengok apa sebenarnya ulasan ulama
Perkara yang keempat, an ya'tiya bi kabiratin wahidah wa saghair. Ada orang yang mana dia ada buat satu dosa yang besar dan lebih-lebih itu dosa yang kecil. Artinya dia orang baik, ya, dia orang baik. Tapi ada satu je perangai jahat dia yang dia tak boleh nak tinggal tu. Mungkin tak muda lagi dia ada perangai macam tu. Walaupun dia suka pergi masjid, walaupun dia suka tolong orang susah. Tapi ada satu perangai dia tu tak berapa baik. Contohnya dia suka tikam nombor ekor lah contohnya. Okay, jadi orang yang suka tikam nombor ekor tu dia dianggap dosa besar kerana dia ada judi. Lain-lain tu dia ada buat dosa-dosa kecil. Okay, jadi macam ni amal-amal kebaikan dia tidak mampu menghapuskan dosa kecil yang dilakukan kerana kaedah dia Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kecil yang kita lakukan sekiranya kita menjauhi dosa besar. Majtanabatil kabair. Selama mana contohnya lah antara solat zuhur ke solat asar mampu menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita lakukan selagi mana antara zuhur ke asar tu kita tak buat dosa besar. Tapi kalau lepas zuhur tu orang tu tikam nombor ekor, maka dosa-dosa kecilnya tak mampu diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla walaupun dia solat secara berjemaah sekalipun. Okey, kaedahnya begitu. Tapi kalau antara zuhur ke asar tu dia tak buat dosa besar, okey, maka boleh diampunkan dosa-dosa kecil antara zuhur dan asar. Antara asar ke maghrib dia tak buat dosa besar, pun boleh diampunkan lagi. Antara maghrib ke isyak dia tak buat dosa besar, pun boleh diampunkan oleh Allah. Tapi bila masuk pukul 12 malam, dia mula buat dosa besar, maka dosa antara isyak sampai ke subuh tu tidak akan mendapat pengampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Okay, na'udzubillah. Dan satu lagi ialah orang yang mana melakukan kedua-duanya. Dosa besar pun banyak dia buat, dosa kecil pun banyak dia buat, maka dalam bab ini dia agak sukarlah ibu-ibu sekalian ya. Boleh jadi dia dosa, boleh jadi dosa besar dia memang tidak diampuni oleh Allah, tapi dosa kecil itu boleh lagi dipertimbangkan untuk diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, okay, maknanya tapi benda tu dia bergantung kepada ihsan daripada Allah Azza wa Jalla, sebab kadang-kadang ada orang yang dia buat dosa yang besar, tapi Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa besar yang dia lakukan kerana dia ada satu amalan yang istimewa yang dia buat. Dan amalan istimewa tu memberikan markah yang amat besar kepada dia. Okay, boleh tak ibu-ibu sekalian cuba berikan idea, ada ke orang langsung tak ada dosa kerana dia ada orang yang dia tidak ada dosa tapi dia sukar melepaskan diri daripada dosa lamam tadi. Dosa lamam tu kalau ulama dululah dia buat contohnya orang lelaki dia suka tengok orang perempuan ya, sebagai contoh kan. Itu benda yang sukar untuk dia elakkan. Tapi yang penting dia kontrol, benda tu dia kawal. Ataupun dosa lamam ni kadang-kadang mulut kita terlepas cakap. Kita suka terlepas cakap kadang-kadang tengok orang yang sekian-sekian. Kita pun kata teruknya orang ni. Jadi terlepas. Kita tak niat pun nak kata apa, terlepas dan kita pun istighfar pada Allah Azza wa Jalla, itu dosa lamam. Ataupun kadang-kadang berprasangka kata ulama, dia ni solat ke tak solat ni kan? Dia ni suka mengumpat orang ke? Kita jadi prasangka tu. Jadi sukar untuk elak. Tapi memang ada orang yang dia tak buat dosa besar dan dosa kecil pun terlalu minimum. Okey, baik. Jadi sekarang ni ibu-ibu sekalian, cuba saya nak dengar idea daripada ibu, apakah benda yang boleh menaikkan kualiti amalan kita tu ataupun boleh menaikkan saham amalan kita? Apakah yang menaikkan saham amalan kita? Sampaikan kalau kita buat amalan tu, Allah Ta'ala boleh bagi markah yang banyak pada kita dan menghapuskan dosa besar sekalipun. Okay, apa contoh dia? Banyak bersedekah, Ustaz. Okey, saya faham ibu bukan isu apa amalan. Apa yang boleh menaikkan saham amalan tu? Okey, saya buat contoh saya buat contoh satu nanti bisa tambah. Iaitu amalan yang ikut sunnah. Okey, macam tu saya nak mengikut sunnah. Terima kasih banyak Kak Lina. Menurut sunnah. Lagi? Ikhlas. Ikhlas. Oh, serentak 2 orang. Lagi?
beramal walau dalam kesempitan. Contohnya Nabi buat contoh, mengambil wuduk di waktu sejuk sekalipun. Okay, sebab nak beribadah pada Allah kan. Beramal walau kesempitan, termasuk ketika penat, tetap baca Quran contohnya kan. Okay. Lagi? Okay, saya buat contoh lagi Amalan yang mencetuskan inspirasi. Amalan yang mencetuskan inspirasi itu maknanya kita buat, orang lain pun seronok dengan kebaikan yang kita buat dan orang lain pun tiru. Tiru. Maka kita akan dapat pahala yang orang meniru. Okay. Akhlak Ustaz. Akhlak mulia. Amal jariah, sama tu amal jariah. Apa dia Kak Syida? Akhlak mulia. Akhlak baik. Akhlak mulia tu bentuk saya tahu apa dia punya nilai yang boleh menaikkan tu. Berbuat baik sesama manusia. Okey. Itu amalan. Yang nilai-nilai yang boleh menaikkan amalan tu. Sentiasa memaafkan orang lain. Okey. Sentiasa memaafkan orang lain. Sabar dan syukur pada setiap keadaan, Ustaz. Terima kasih banyak Bonda. Sabar dan syukur serta redha kan. Qanaah. Okey, termasuk semua tu. Istiqamah. Okey, sama semua tu. Okey. Beramal walau dicerca kan. Walaupun orang kata apa pun kita tetap beramal. Okey. Jadi itulah beberapa benda Tapi yang paling penting ialah, antara yang penting ialah amalan yang boleh mencetuskan inspirasi sampaikan orang nak tiru amalan kita. Jadi itu yang memberikan dia punya boleh menaikkan saham amalan kita dan boleh membantu kita di hari akhirat nanti. Misalnya satu ketika ada sekumpulan orang miskin, saya tak pasti datang dari puak yang mana, saya dah lupa dah cerita dia. Tapi orang miskin ni datang nampak sangatlah, sahabat cerita, nampak kemiskinan mereka tu pada fizikal mereka, pada pemakaian mereka, dan Nabi SAW pun sedih tengok mereka ni. Dan kemudiannya Nabi pun menyampaikan satu ucapan. Nabi nak sebutnya kena tolonglah saudara-saudara kita ni. Tapi entah macam mana sahabat-sahabat Nabi masa tu radhiyallahu anhum, semuanya macam bela masa tu. Mereka ni padahal mereka ni kaki sedekah, kaki bantu orang lain walaupun mereka susah. Wa yasiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itu yang antara nilai jugalah, mendahului orang lain walaupun kita pun dalam kesempitan. Itu nilai yang ada pada penduduk Ansar. Tapi kali ini mereka jadi bela sekejap. Kenapa pula ni kan? Jadi bela tu tiba-tiba je. Jadi Nabi pun sedih lah kerana sahabat Nabi tidak menyambut seruan Nabi untuk bersedekah tadi. Tiba-tiba ada seorang sahabat sedar sebenarnya Nabi kempen bersedekah. Okay, maka sahabat Nabi tu pun dia ambil satu barang dia letak di satu tempat untuk golongan-golongan miskin tadi. Satu rombongan datang dari jauh lah. Okay, bila dia letak tu baru sahabat lain pun terperanjat. Baru mereka sedar sebenarnya Nabi kempen sedekah, tapi mereka entah apa yang berlaku masa tu. Sahabat pun balik rumah masing-masing. Masing-masing bawa, ada yang bawa pakaian, ada yang bawa makanan, macam-macam lah barang-barang. Kumpul-kumpul sebanyak-banyaknya. Dan masa itulah Nabi SAW pun rasa amat gembira. Dan Nabi pun sebut, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang memulakan satu amal kebaikan dan dicontohi oleh orang lain, maka dia dapat pahala yang dia buat dan dia dapat juga pahala orang lain buat sampailah kiamat. La yunqas min ujurihim syai'an. Dalam riwayat yang lain, tidak berkurangan pahalanya walaupun sedikit. Dan sebaliknya, kalau siapa yang buat amal kejahatan dan dicontohi oleh orang lain, pun dia dapat dosa orang tersebut sampailah kiamat tanpa berkurangan walau sedikit pun. Na'udzubillah min zalik. Jadi saya kira amalan yang mencetuskan inspirasi ini amat penting. Dan memang ada orang yang buat sekarang ni. Dia mencetuskan inspirasi apa kebaikan-kebaikan. Dan kalau kita lihatlah sebagai contoh ya, mungkin Ustaz Fazrul Ismail ke ataupun siapa saya tak pasti. Okay. Inspirasinya buat program My Quran Time sebagai contoh. Ini besar ni mewujudkan budaya Al-Quran yang begitu luar biasa kalangan rakyat Malaysia. Okay.
ataupun apa-apa sajalah benda inspirasi yang dilakukan, itu memberikan saham yang begitu besar dalam amalan kita, insya-Allah. Okey, baik. Kemudiannya ibu-ibu sekalian, kita ke depan lagi berkaitan dengan melalaikan solat sehingga keluar daripada waktu. Okay, baru semalam Ustaz Syamil syarah ayat fawailul lil musallin, dan saya begitu seronok dengar ulasan tersebut, luar biasa. Bagaimana berlakunya irtifat daripada mufrad kepada jamak, ya. Allah, bahasa apa keluar ni? Sudah ibu-ibu, dia dah buat perangai dah. Bismillah. Bahasa Urdu kot tadi, betul lah, dia tak boleh nak ni dah. Saya kena cari balik. Bab tabyi' as-salat an waqtiha. Okey, jumpa. Okey, betul hadis ni. Okey, siapa guru Bukhari dalam hadis ni? Tanya sikit, dah selalu tanya ni mesti dah makin cekap jawab. Siapa guru Bukhari? Musa bin Ismail. Musa bin Ismail, alhamdulillah. Siapa murid kepada Anas bin Malik? Ghailan ni. Ghailan. Itu barakallahu fikum. Ghailan. Ghailan ni murid kepada Anas bin Malik. Okey. Jadi apa kata Anas bin Malik radhiyallahu an? Ma a'rifu syai'an. Ma a'rifu syai'an mimman kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam qila as-salah. Kata Anas bin Malik, saya tidak mengetahui ada sesuatu yang dahulu dikerjakan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru dia berhenti sekejap, ada orang tanya, ada orang kata qila as-salah, salat. Qala alaysa dayya'tum ma dayya'tum fiha. Bukankah kalian telah berbuat apa yang kalian berbuat tentangnya? Okey. Jadi apa maksud dia ni? Okey, jadi kita tak faham apa maksud Anas bin Malik dalam hadis ini. So kita kena ke depan lagi. Ke depan lagi ni. Ya, saya cari part lain. Hadis yang pertama tadi memang tak boleh faham lah apa benda lah yang Anas nak sebut. Sebab Imam Bukhari dia kadang-kadang dia datang hadis yang pendek macam tu je. Tapi ada lagi cerita yang panjang. Aduh, keluar pula mendalah ni. Bila pula saya belajar bahasa lain ni? Ibu-ibu tengok dalam buku dah, ya? Okey. Iaitu pada muka surat 49 tu, kata Az-Zuhri, ketika Az-Zuhri pergi ziarah Anas bin Malik radhiyallahu an, maka Anas pun sebut, masa tu Anas sedang menangis. Anas yang menangis, maka Az-Zuhri pun tanya Anas, ma yubkika, apa yang membuatkan guru menangis? Faqala radhiyallahu an, la a'rifu syai'an mimma adraktu illa hadhihi salah wa hadhihi salah qad duyyi'at. Saya tak kenal lagi satu hal yang dahulunya saya dapatkan. Dulu memang kita buat sungguh-sungguh, kita jaga, artinya jaga solat. Tapi sekarang ni solat ni orang buat tak tahu je. Itu maksud dia. Anas nak katanya pada zaman Nabi SAW, para sahabat ni menjadikan solat ini sebagai teman akrab mereka, sahabat baik mereka, apa-apa pun solat. Tapi pada zaman sekarang ni, kata Anas, itu pada zaman dulu tu. Ini pada zaman orang hebat-hebat lagi. Ini pada zaman tabi'in, pada zaman sahabat masih wujud. Pun kata Anas bin Malik, sekarang ni orang tak peduli dah tentang solat. Orang ambil solat ni benda-benda yang sambil lewa je. Sekadar pergi solat begitu je. Tapi tidak ada penghayatan pun untuk solat itu sendiri. Itulah. Sebab itu ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, sampai ke satu tahap, kalau apa contohnya, apa contoh orang mula tidak berasa seronok dengan ibadat solat ni,
Iaitu kalau imam baca panjang sikit, kita dah mula rasa ada panjangnya imam baca ni. Padahal imam baru baca dalam separuh muka surat ataupun baru satu muka surat. Satu muka surat ni consider standard lah kita katakan. Bukanlah panjang sangat pun. Tapi kita rasa menyampah apalah imam ni baca panjang-panjang. Tak tahu ke jemaah ni macam-macam lagi kehendaknya. Nak buat tu lah, nak buat ni lah. Kita ni duk fikir kehendak kita je. Kita tak fikir pun masa dengan Allah Azza wa Jalla tu terlalu sedikit sebenarnya. Okay. Ataupun kadang-kadang ibu-ibu pernah jumpa tak orang yang lepas solat je sibuk terus bangun. Ataupun lepas solat je sibuk ambil telefon. Lepas solat sibuk sembang. Tak ada ke masa nak istighfar sekejap. Kalaulah kita nak sembang juga, artinya zikir sikit pun jadilah. Zikir sikit, astagfirullah, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. Kemudiannya kita nak sembang lah. Paling kurang kan. Tapi ni sibuk nak sembang. Kemudian kadang-kadang habis dia solat tu terus bangun, sibuk duduk menyandar di belakang. Jadi artinya mereka tidak menjadikan solat ini sebagai satu keseronokan. Tapi alhamdulillah saya di surau tempat saya ni, surau tempat golongan-golongan Habib ni dia lain macam sikit. Kita ni memang sentiasa berebut nak duduk surau depan. Mengintai peluang je. Tak lambat sikit tak ada peluang lah. Kadang-kadang 2-3 kali saya terlepas subuh untuk soft yang pertama, kita tak sempat nak masuk. Ada yang geram pun geram, sedih pun sedih. Tapi orang situ memang berlumba. Dia akan duduk juga soal depan. Sekecil mana ruang pun dia nak masuk juga. Okey, jadi kita ni nak tak nak kena aktif di surau-surau yang sebegini rupa ni. Kita pun kena berlumba dengan mereka juga. Alhamdulillah, kesungguhan tu memang wujud. Tapi setengah tempat tu, ya Allah, sebab tak tahu je orang dah komat pun duduk sembang lagi. Ya, duduk bergurau lagi. Orang dah berata dalam staf pun bergurau lagi. Jadi benda itu menunjukkan kita tidak mempedulikan soal persediaan untuk solat. Dalam solat itu sendiri pun kita buat ala kadar saja. Okey, jadi selain daripada itu, ilmu tentang solat pun kita tak peduli. Dalam keadaan sepatutnya kita ni dah berusia 40 ke atas, 50 ke atas, 60 ke atas, kubur kata datang, rumah kata pergi. Jadi sepatutnya berpanjang-panjangkanlah sedikit dengan solat. Kerjakanlah solat sunat. Tapi kita langsung tak nak mengubah cara kita mengerjakan solat terhadap Allah Azza wa Jalla. Kita nak maintain je solat itu macam sekolah rendah, macam sekolah menengah. Itulah yang dikesali oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, mengenangkan orang ni buat tak tahu je tentang solat itu sendiri ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, maka ada satu kajian dibuat oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah berdasarkan tindakan Anas. Anas ni pernah solat di belakang Umar bin Abdul Aziz. Panjang umur Anas ni berkat doa Nabi SAW. Beliau sempat dengan zaman cicit Umar bin Al-Khattab, Umar. Tapi Umar bin Abdul Aziz masa itu tak jadi Amirul Mukminin ya. Masa itu dia jadi gubernur di Madinah. Dan beliau menjadi imam di Masjid Madinah. Dan kata Anas bin Malik, solat anak muda ni persis solat Nabi SAW. Lalu Ibn Qayyim al-Jauziyah pun lanjutkan kajian beliau dengan menyatakan, apakah persamaan solat antara Umar dengan Nabi SAW, iaitu Umar telah membaca tasbih ketika rukuk dan juga sujud sebanyak 10 kali. Dan artinya Nabi ni baca lebih kurang 10 kali, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la. Dan 10 kali itu apa komentar sahabat? Solat Nabi lah solat yang paling sederhana. Tengok. Sahabat kata solat Nabi lah solat yang paling sederhana. Tak panjang, tak pendek, ngam-ngam. Tapi 10 kali. Kita pula dah manja dah dengan 3 kali menyebabkan kita rasa kalau imam panjang sikit, apalah imam tak faham makmum. Sebab kita manja, badan kita ni lemah. Tak mampu bertahan lama dalam ibadat solat. Saya pun lemah juga. Tapi janganlah sampai kita nak merungut kalau imam baca panjang sedikit. Kalau imam panjangkan sedikit rukuk dan sujud, janganlah kita merungut. Okey. Jadi itu yang dilihat oleh Anas, itu pada zaman dulu, pada zaman tabi'in masih hidup. Kalaulah Anas bin Malik radhiyallahu anhu hidup pada zaman sekarang ni ibu sekalian, saya tak tahulah apa yang akan dikeluhkan, apa yang dikesali oleh Anas bin Malik. Tengok orang perangai macam-macam pada zaman sekarang, saya tak tahulah macam mana komen dia. Zaman dulu pun dia dah komen dah. Orang tidak mempedulikan tentang salat. Selebihnya ibu sekalian, dia punya cerita yang panjang-panjang tu, saya kira ibu-ibu boleh bacalah sendiri. Dia banyak kepada penceritaan sahaja, bukannya syarah kepada hadis tersebut. Baik, kita ke depan lagi.
Kita ke depan lagi. Saya kena cari di sini. Bab al-musalli yunaji. Rabbahu. Okey. Babul musalli yunaji rabbahu azza wa jal, bab orang yang salat berbisik dengan Allah azza wa jal ataupun bermunajat. Jadi al-musalli itu orang yang salat. Kalau tempat salat kita panggil apa? Tempat salat. Al-musalla. Al-musalla tempat salat. Al-musalli ialah orang yang mengerjakan salat. Kan ada kitab Munyatul Musalli, ya. Jadi hadis ini disampaikan oleh guru Bukhari Muslim bin Ibrahim berpunca daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini ada beberapa benda disampaikan oleh Imam Bukhari dulu. Beliau bawa beberapa statement ulama dan juga campur dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, bermula dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, inna ahadakum idza shalla yunaji rabbahu azza wa jalla. Sesungguhnya apabila anda salat, anda sebenarnya bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Munajat ni berbisik-bisik, berbicara dengan Allah. Fala yatfilanna an yaminihi walakin tahta qadamihi al-yusra. Maka apabila anda bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla, Allah ada di hadapan kita, maka jangan meludah di sebelah kanan, tapi kalau nak meludah juga, ludahlah di bawah kaki sebelah kiri, kata Nabi. Okey. Apa ibu-ibu kita catat dulu. Nanti kita lihat persoalan tentang meludah dalam solat ni macam mana sebenarnya, ya? Adakah ia dibenarkan ataupun tak dibenarkan? Okay. Kemudiannya kata Sa'id daripada Qatadah. Sa'id riwayat daripada Qatadah, la yatfilu qaddamahu aw baina yadayhi walakin an yasarihi aw tahta qadamayhi. Jangan anda meludah di hadapan ataupun jangan meludah ke arah hadapan ataupun hadapannya. Okay, maknanya jangan ludah dekat dengan bahagian kaki depan ataupun ke depan lagi. Tapi kalau nak ludah juga, ludahlah di sebelah kiri ataupun di bawah kaki dia. Okay, jangan ludah atas kaki. Jangan ludah ke hadapan lagi. Tapi kalau nak ludah juga, ludah sebelah kiri ataupun ludahlah di bawah kaki dia. Okay. Mana angkat kaki, ludah dulu, barulah kaki itu pun tutup balik. Okey, tak apa. Kita memang tak meludahlah dalam solat. Tapi kita tengok dulu. Kata Syu'bah, la yabzuku baina yadayhi wala an yaminihi walakin an yasarihi aw tahta qadamih. Sama juga, jangan ludah di hadapan, jangan ludah di sebelah kanan, tapi ludahlah di sebelah kiri ataupun bawah kakinya. Wa qala Humayd an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la yabzuq. Alamak. Okey, sorry. La yabzuq fil qiblati wala an yaminihi walakin an yasarihi aw tahta qadamih. Okey, sama juga. Jangan meludah ke sebelah ke hadapan kiblat ataupun sebelah kanan, tapi kalau nak ludah juga sebelah kiri ataupun bawah tapak kaki. Jadi sebenarnya poin dia, ibu-ibu sekalian, bab meludah ni dia melihat kepada suasana pada masa tersebut, yang mana Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka solat di atas tanah macam tu je. Bukannya mereka solat di masjid yang ada kapet pada masa sekarang. Jadi kalau kita solat di tempat yang ada kapet pada masa sekarang ni, maka cara ludahnya ialah kita ambil tisu ataupun kain. Dan kalau kita langsung tak ada tisu dan kain, sedangkan ada benda kita nak ludah sedikit, mungkin ada benda termasuk dalam mulut kita ke, kita nak buang ke, maka kita boleh menggunakan hujung baju kita ni. Nampak hujung baju kita ni, mana kita ludah di situ, kita pun boleh lipat bahagian baju tu. Itu cerita dia lah. Okay. Jadi sebenarnya bab lipat baju ni memang tak digalakkan lipat baju dalam solat. Kecuali memang dengan pendek. Kalau dengan panjang tak digalakkan. Tapi dibenarkan apabila ada masalah tadi. Bila kita ludah tu, nak buang sikit, maka kita lipat supaya ludah itu tak jatuh. Okay, kaedahnya dibolehkan. Okay, itu dia punya teori dia lah.
Tapi yang lebih besar daripada teori-teori yang saya nak sebutkan tu ialah Nabi SAW nak ajar kita adab dalam mengerjakan solat. Itu yang paling penting. Bila kita solat ni, kita munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bila kita munajat ni, Allah Ta'ala semacam berada di hadapan kita. Ya, saya sebut semacam berada di hadapan kita. Dan dalam masa yang sama ada malaikat. Walaupun malaikat ni ada kiri kanan. Kalau di sebelah kiri saya lah, kalau kita katakan malaikat ni sebelah kanan je. Tapi kalau kita solat berjemaah, nak tak nak mestilah ada orang di sebelah kiri kita, sebelah kiri kita, sebelah kiri kita. Jadi malaikat ada sebelah kanan, sebelah kiri kita juga. Kita kira kan. Tapi itu bukan isu dia. Isu ni isu adab ceritanya. Kalau solat berjemaah, maka ludah tu ludah di atas baju dah, jangan ludah di bawah pula. Kerana ia mengganggu orang sebelah kita pula kan. Kecuali kita solat di tanah. Okey. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, poin dia beradab ketika solat, apa sahaja yang kita lakukan mesti ada adabnya dengan Allah Azza wa Jalla. Okey, misalnya kalau kita dalam perjalanan pergi solat, mesti ada adab. Kata Nabi SAW, bila kita dalam perjalanan pergi solat, kita bagaikan berada dalam solat itu sendiri. Maka janganlah kita pergi dalam keadaan dengan radio ke, ataupun kita sembang benda-benda yang tak penting. Hatta sebaik-baiknya jangan sembang pun. Sekiranya telah azan. Ya, sekiranya telah azan. Kalau belum azan, cerita lain. Contohnya, saya pergi ke surau pada pukul 1 tengah hari. Tak apalah dalam perjalanan tu saya nak dengar radio ke, kot ada benda yang penting. Ataupun saya nak buat apa-apalah sepanjang perjalanan tu tak apa sebab azan belum lagi. Tapi kalau dah azan, terutamanya kalau dah iqamah, maka kita pergi tu kita duduk diam. Jangan sembang pun sebaik-baiknya. Pergi, tenang. Dan kerana dalam perjalanan pergi solat tu, kita bagaikan berada dalam solat. Itu cara adab dia. Okay. Kemudiannya apa lagi cara adab yang lain, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, iaitu dalam bab kita katakan zaman sekarang ni dengan handsetnya kan. Handsetnya hatta ada seorang budak tu, tapi dia budak lah, tak apalah. Cuma kita nak kena ajar, janganlah macam tu kan adik. Tengah duduk tayat akhir tu sempat lagi dia buka handset, baca sikit. Duduk sebelah saya masa tu, ya Allah adik ni. Tapi tak apalah, dia budak kecil. So saya pun tak apalah. Saya pun tak sempat nak tegur dia kerana saya masbuk. Saya lewat satu rakaat. Saya lewat satu rakaat ke macam mana. Tapi tak sempatlah saya nak tegur dia. Dia dah pergi dah lepas tu. Jadi ceritanya, tapi tak apa, dia budak lagi. Boleh dibentuk lagi. Tapi ceritanya adab itu memang diajarkan dalam bab bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, adab itu juga merangkumi cara kita mengerjakan solat. Yang mana kalau kita lihat dalam hadis muka surat 57 tu, jangan kita solat bagaikan anjing je. Wala yabsut zira'ihi kal kalbi. Jangan kita letak tangan masa sujud tu rapat semuanya. Tangan sampai ke lengan tu kan. Sampai ke siku tu. Itu bagaikan anjing. Maka itu tidak ada adab. Tapi angkat sedikit tangan kita. Ataupun jangan solat bagaikan burung yang mematuk. Laju je masa rukuk dan juga sujud. Mana adab kita bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla. Okay. Jangan kita solat dalam keadaan kita tak faham apa benda pun yang kita buat. Kita main tarah je semuanya. Orang amin, kita amin. Tapi kita tak tahu pun kita amin apa dia. Jadi itu semua boleh mencacatkan kualiti adab kita dengan Allah Azza wa Jalla ketika mengerjakan solat. Dan selain daripada kita beradab dengan Allah, pun kita beradab dengan malaikat. Okay. Beradab dengan malaikat ni ibu sekalian, yang dikatakan oleh Nabi SAW, kalau ludah tu jangan ludah ke sebelah kanan. Kerana menghormati ada malaikat yang ada di sebelah kanan kita tu. Misalnya kalau kita dalam perjalanan ke masjid, ini bukan dalam solat, kita ada benda nak kita nak ludah tu, jangan ludah ke sebelah kanan. Tapi ludah ke sebelah kiri. Itu dia punya adab lah, kita katakan. Sebab kita kena respect juga dengan malaikat yang menjaga kita ataupun malaikat hafazah. Malaikat tu mungkin dia tak kena pun radio kita, tak kena pun. Tapi ceritanya macam mana adab kita tu. Itu poin yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan satu lagi, ibu, perkataan yunaji itu ialah berbisik. Menunjukkan bahawasanya bila kita solat ini, kita bukannya solat dalam keadaan berteriak, meninggi-ninggikan suara, berlebih-lebihan.
termasuk ketika berdoa, jadi dia tak cantik. Sebaliknya bila kita sebut berbisik ni, artinya kita melantunkan suara ataupun kita membaca zikir, membaca doa, membaca Al-Quran dengan suara yang penuh keinsafan, ya. Bukannya kita baca tu dalam keadaan yang setengah orang tu kan dia solat tu laju-laju, tidak ada baca sambung-sambung cepat-cepat, tajwidnya tunggang langgang habisnya kan. Kadang-kadang dia menjerit kuat ketika membaca doa kunut sebagai contoh. Jadi semua itu tidak menunjukkan yunaji ataupun berbisik dengan Allah Azza wa Jalla. Okey, baik. Saya ada baca juga ulasan ulama, fatwa-fatwa ulama tentang bagaimana dengan imam yang membaca doa kunut dengan suara yang dikuat-kuatkan berlagu-lagu, maka ulama-ulama tersebut menyatakan perbuatan sebahagian imam termasuklah di Masjidil Haram sekalipun. Rasanya dia mention nama Masjidil Haram, maksudnya yang meninggi-ninggikan suara ketika doa kunut, ia tidak selaras dengan kehendak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggi sikit suara kita ketika doa kunut supaya orang boleh mengaminkan doa tersebut, dengar bacaan kita, tidak ada masalah. Tapi bila kita menjerit-jerit, jadi itu kurang adab kerana kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam keadaan kita faham Allah Ta'ala bukanlah Tuhan yang pekak, yang perlu kita menjerit-jerit kan. Fa inni qarib, Allah itu dekat dengan kita. Okay, baik. Kita ke depan lagi. Kalau ada soalan boleh ibu ajukan terus. Okay, dia dia ada masalah nilai ni. Saya kena cari kat sini pula. Babul ibrad bizuhri. Babul ibrad bizuhri fi syiddatil har. Okey, babul ibrad bizuhri fi syiddatil har. Har itu panas kan. Bab kita tunggu dulu agar teduh sedikit untuk mengerjakan solat zuhur jika cuaca panas. Hadis disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahuma haddatsahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Annahu qala idza ishtadda al-har fa abridu anis salah fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Apabila cuaca terlalu panas, maka lewatkan dulu salat zuhur, ya. Salat itu merujuk kepada salat zuhur lah waktu panas. Kerana sesungguhnya kepanasan itu berasal daripada hembusan neraka Jahannam, ya. Jadi di sini ulama pun bahaslah apa maksud berasal daripada hembusan neraka Jahannam ni waktu zuhur ni. Ada ulama yang kata itu kiasan je, ya, kiasan menunjukkan bahawasanya zuhur ni memang panas bagaikan neraka Jahannam. Okey, bagaikan ada kaitan dengan neraka. Macam kita kadang-kadang lah kita guna bahasa kiasan macam mana, ya. Harga Yahudi kita kata mahal, harga Yahudi. Padahal kita pun tak tahu Yahudi jual berapa harga tu kan. Itu menggambarkan dahsyatnya. Ataupun ulama hadis dulu, ini cerita ulama hadis dia, jangan tiru ibu-ibu sekalian. Dia nak gambarkan ada seorang ulama tu hebat sangat, otaknya geliga sangat, semua benda boleh ingat. Maka dia kata Dajjal, sungguh kawan tu, Dajjal. Jadi Dajjal itu bukan merujuk kepada benda yang tak elok, tapi dia menggambarkan sesuatu yang miracle, ajaib dimiliki oleh ulama tersebut, sampaikan dia boleh ingat semua benda dalam kepada dia tu. Okey. Dan baik benda kemudian ataupun kita sebut apa-apa lagi lah perkataan-perkataan lain, ya, menggambarkan sesuatu itu dipanggil hyperbola, ya, berlebih-lebihan. Jadi ada ulama kata yang Nabi sebut kepanasan pada waktu zuhur tu ada kaitan dengan hembusan neraka Jahannam. Ia merupakan satu bahasa kiasan daripada Nabi SAW menunjukkan panasnya pada waktu tersebut. Okey, satu. Tapi pendapat yang kedua perlu menyatakan
benda ni benda yang ghaibiat, benda yang kita tak pasti. Okay. Dan bila benda yang tak pasti ni, maka lebih baik kita terima tanpa banyak soal. Bila Nabi SAW kata, panas tengah hari ni bagaikan hembusan api neraka Jahannam, jadi boleh jadi betul ada kaitan dengan neraka Jahannam itu sendiri. Jadi macam kita katakanlah api di dunia ni kan. Api di dunia ni ada kaitan dengan api neraka pun. Yang mana api neraka tu ambil sedikit, kemudian dibasuh oleh lautan yang pelbagai. Kemudiannya barulah setelah dibasuh itulah barulah kita boleh manfaatkan api tersebut. Dan api itu pun berkembang. Ada yang kita guna untuk goreng ikan ke, goreng ayam ke. Dan bahkan api itu boleh membakar. Api itu boleh digunakan untuk proses besi dan sebagainya. Bahkan dengan sedikit api neraka yang telah dibasuh itulah negara Australia hari itu kebakaran yang luar biasa, kemudian diikuti oleh Turki dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan ada kaitan dengan api Jahannam, api di dunia ni. Sama juga kalau kita katakan hadis Nabi SAW yang menyatakan dua sungai di bumi ni, sungai Nil dan juga Furat, berasal daripada syurga. Pun ada dua pendapat ulama. Ada ulama kata, artinya sungai Nil dan Furat ni dah ada banyak kelebihan, bagaikan sungai syurga, bagaikan. Bukanlah betul-betul berasal dari syurga, ia hanya bagaikan. Kerana ia memberikan manfaat kepada penduduk-penduduk tempatan. Tapi ada sebahagian ulama kata, kita tak payahlah nak takwil sangat. Boleh jadi betul dari sungai syurga sebagaimana api tadi. Api itu memang jelas. Boleh jadi betul Allah Azza wa Jalla turunkan sungai dari syurga sedikit ke muka bumi ni, kemudian mengalirlah jadi sungai Nil dan juga sungai Furat. Kemudiannya dia samalah, dia dah lama proses dia duduk di bumi dengan pelbagai kotoran, orang buang sampah dan sebagainya, maka kualiti dia tu makin lama makin kurang lah. Apalagi dah ambil sedikit je daripada sumber syurga tu, bukannya banyak. Jadi artinya benda-benda sebegini rupa ni, wallahu a'lam. Macam Nabi Adam pun datang dari syurga juga. Mestilah benda yang datang dari syurga ni hebat. Tapi setelah datang dari syurga, Nabi Adam pun duduklah makan benda tu, makan benda ni, kemudiannya beranak pinak, anaknya pun makan macam-macam. Akhirnya kita dah hilang beberapa nilai tu, kita dah mula sesuai dengan kehidupan di bumi. Macam jin diciptakan daripada api. Tapi pernah Nabi SAW cekik jin dan Nabi kata sejuk air jin tu. Teruk kena cekik dengan Nabi SAW. Padahal kenapa sejuk pula? Kerana kan jin daripada api. Kenapa hidupnya sejuk? Kata Nabi. Kerana dia dah assimilate dah dengan keadaan di bumi dah. Dia dah makan apa dan sebagainya. Maka ada juga unsur sejuk pada jin itu sendiri. Jadi dalam bab ini, sebahagian ulama kata, kita tak payah komen apa-apa. Nabi kata kepanasan pada waktu zuhur tu ada kaitan dengan neraka. Kita terima sahajalah. Jawapan sebenarnya, wallahu a'lam. Jadi tapi apapun dua pandangan itu boleh diterima ya. Sebagaimana mungkin ibu-ibu ada belajar dengan Ustaz Zahiruddin berkenaan dengan syaitan yang menginap dalam hidung kita. Syaitan ni dia akan menginap dalam satu ruangan hidung namanya khayshum. Jadi bila kita bangun daripada tidur, kita amat-amat disunnahkan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali dan hembus ya. Macam saya ni kadang-kadang tak tahan, kita masuk jari je bersihkan. Yang sepatutnya kita sedut buang. Semua orang tak tahan, dia bersihin lah. Okey, baik. Jadi artinya bila kita ambil wuduk, kita sedut air itu sebanyak 3 kali. Jadi ulama pun bahas, apa maksud syaitan yang menginap dalam hidung kita tu? Ada ulama kata, itu kiasan kepada kotoran. Ya? Kiasan kepada kotoran. Tapi ada ulama kata, lebih baik kita tak payahlah kata kiasan, kita terima je. Memang betul ada syaitan berupa jin yang menginap dalam hidung kita untuk mengganggu kita tu. Jadi, wallahualam ibu-ibu sekalian, dalam bab ini bagi saya, mana-mana pun boleh diterima. Siapa nak pegang pandangan pertama, silakan. Siapa yang nak pegang pandangan kedua pun silakan. Yang pentingnya, kita fokus apa sebenarnya kehidupan kita ni. Itu hanya teori-teori sahaja, ilmu sahaja. Maka siapa yang betul, alhamdulillah. Siapa yang salah pun, macam mana sebab pengetahuan kita ni terbatas kan. Okay, baik. Jadi sekarang ni bila kita lihat ulasan tentang hadis ini, babul ibrad. Bab tunggu teduh dulu. Barat ni teduh.
Adakah solat yang dinamakan solatul barat? Apakah solatul barat, ibu-ibu sekalian? Tapi ingat, apakah solatul barat? Kata Nabi, man sallal bardain dakhala jannah. Siapa yang salat di dua tuduhan, yakni dua salat barat, masuk ke dalam syurga. Macam ni ibu. Apa salatul barat tu? Salat subuh dan asar, jazakumullah khairan ustazah. Okey, betul, salat subuh dan juga salatul asar. Jadi tunggu teduh dahulu, kita tengok apa ulasan dia. Alamak, tak ada ulasan yang sini. Oh, patutlah sebab ambil yang kena ambil yang ni. Okey, baru ada ulasan dia. Kata satu hadis, ini panjang ulasan daripada Ibn Hajar Al-Asqalani, tapi kita takkan tengok semua benda lain, kita hanya tengok beberapa benda aja. Bermula dengan ucapan daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Kana Bilalun yu'azzin az-zuhra idza dahabatis syams. Bilal radhiyallahu an biasanya azan zuhur apabila matahari itu sudah mula condong. Okay. Maknanya bila dah masuk zuhur, Bilal azan. Tapi ada masa bila dah panas tu, maka Nabi SAW pun minta tunggulah teduh dulu supaya orang boleh datang untuk solatul zuhur secara berjemaah. Okay, baik. Dan yang lain-lain tu sebenarnya dia memang banyaklah dia punya, saya kata apa, ulasan teknikal dia tu. Kita tinggalkan segala ulasan yang teknikal kerana kita bukan nak belajar teknikal sangat pun. Yang kita nak tahunya apa yang pelaku buat. Itu yang penting. Jadi sekarang kita cuba lihat. Jumhur ulama, jumhur ahli ilmu, ini dalam buku ibu-ibu tu dalam muka surat yang ke-62, muka surat 62. Kat mana ya? Perenggan atas sekali. Muka surat 62, perenggan atas sekali itu pada baris yang ke-6. Pada baris yang ke-6. Ataupun kita lihat dari atas lah. Kita lihat dari atas sekali. Okay. Wal amru bil ibrad amrun istihbab. Iaitu atas sekali atas sekali. Surat 62, perintah Nabi SAW tunggu teduh dahulu barulah kita azan zuhur. Jadi ada ulama kata ini hanyalah perkara sunat sahaja, bukanlah wajib untuk kita tunggu teduh dulu barulah azan zuhur. Tak, ia hanya sunat sahaja. Okay, satu. Ada ulama kata dia bukan sunat, tapi dia amrun irsyadin. Amrun irsyad ni artinya ia hanyalah petunjuk daripada Nabi SAW. Bila dia petunjuk daripada Nabi, kita perlu sesuaikan dengan keadaan semasa kita. Jadi keadaan semasa kita di Malaysia ni, perlukah kita tunggu teduh dulu baru untuk solat zuhur? Tak perlulah, sebab panas negara kita ni memanglah panas. Memang ada masa tu panas. Tapi kalau dibandingkan panas pada zaman Nabi SAW ataupun berbanding dengan panas padang pasir, panas negara Arab, jauhlah panas negara Arab berbanding dengan kita kan. Dalam keadaan negara Arab yang panas pun ibu-ibu sekalian, termasuk yang Kak Liza pun and the gang ni duduk di Mekah, yang kepanasannya sampai 40 darjah berapa tu, sekian-sekian tu, pun tetap zuhur, tak pernah saya rasa solat zuhur dilewatkan. Tetap solat zuhur tu azannya pada masa yang sama. Kerana apa? Kerana mereka memahami bahawa perintah Nabi SAW agar melewatkan sedikit solat zuhur kerana panas, ia bersifat irsyadi. Irsyadi itu perlu disesuaikan dengan keadaan semasa. Lagipun sekarang ni kalau kita pergi ke masjid sebagai contoh, kan dia ada tiang-tiang dia tu. Sepanjang jalan tak ada tiang-tiang, kalau panas dia, tiang-tiang tu akan keluarkan air. Jadi orang berjalan tu sambil kena air pada muka. Masya Allah. Maknanya ada kebajikan yang begitu luar biasa. Dan dalam keadaan panas tu orang tetap pergi awal dan solat tetap bermula awal. Tak ada pun dilewatkan sejam ke kemudian baru nak azan zuhur ke apa, tak ada.
tetap dikerjakan pada waktunya sebagaimana biasa. Artinya dia dah disesuaikan dengan keadaan. Kecuali kita duduk di negara yang betul-betul panas, yang tak ada di tempat pelarian, sebagai contoh, tak ada bumbung, solat berbumbungkan langit sahaja dan sebagainya, maka bolehlah kita pertimbangkan untuk lewatkan sedikit solat zuhur. Dalam masa yang sama, ibu-ibu dan rahmat Allah sekalian, bila kita faham ia ialah amrun irsyadi, Nabi sebut tunggu teduh dahulu apabila kita nak solat. Artinya, bukan sahaja dalam bab panas, bahkan dalam beberapa bab yang lain pun boleh kalau kita lewatkan sedikit solat kita. Kiranya ada apa-apa. Contohnya apa dia ibu-ibu sekalian? Perkara yang menyebabkan kita boleh melewatkan sedikit solat. Okey, ada idea? Ibu Zaitun? Majlis ilmu. Majlis ilmu, betul. Kematian, betul. Ada tamu yang baru sampai, Ustaz. Ada tamu baru sampai. Makanan dah terhidang. Apa dia, Kak? Makanan yang terhidang, dah terhidang. Makanan terhidang. Okey. Mengantuk bersangatan. Tidur dulu. Letih. Teramat letih. Apa lagi? Orang sebelah pingsan. Orang sebelah pingsan. Macam mana alam. Muka banyak rupa-rupanya. Okey, Dalam terima kasih perjalanan, banyak. Ustaz? Apa dia? Dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Okey. Alhamdulillah. Maknanya, kita tahu ada banyak lagi faktor yang membolehkan kita untuk melewatkan sedikit solat. Keselamatannya Kak Dina, betul. Okay. Bukan hanya isu panas tak panas. Panas itu satu bab yang Nabi sebutkan. Tapi bila kita baca lagi ulasan ulama, banyak lagi benda yang menyebabkan kita ni tak pergi solat jemaah contohnya. Terutamanya melibatkan isu keselamatan. Ataupun tak apa kalau kita tak solat awal. Kalau mengantuk sangat, saya pun kadang-kadang bila dah terlalu letih, ya Allah, sikit lagi nak zuhur. 15 minit lagi, tapi aku tak tahan dah ni. Letih sangat-sangat dari itu. Maka kita pun tidur. Dan memang kadang-kadang memang tak terbangun lah. Pukul 2 lebih baru bangun. Ya. Atas dasar kita ni manusia. Ada masa kita memang penat-penat sangat kan. 2:30 baru bangun. Bila dia terkebir-kebir, Allah penat sungguh hari ni. Okay. Jadi kita pun bangun 2:30 salat. Tidak ada masalah. Tak dipanggil berdosa pun. Tak dipanggil makruh pun. Cuma kita hanya terlepas yang paling utama, yakni solatul jemaah di masjid. Itu kita terlepaslah. Tapi adakah ia boleh menjejaskan maruah kita? Tak menjejaskan maruah. Mana-mana orang pun, dia hebat macam mana pun, dia mesti ada penat dia. Dia mesti ada masa dia mengantuk dia. Dia mesti ada halangan dia. Dia mesti ada masa dia lapar sangat. Menyebabkan solat dia pun terganggu. Allah, lapar sangat, solat pun terganggu dia ni. Tak dia kata apa dah. Terlalu lapar. Maka kita meraihkan kemanusiaan itu walaupun dia merupakan orang yang ada title tinggi sekalipun. Kemanusiaan itu perlu diraihkan. Okey, baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kemudiannya kalau kita lihat lagi ada ulama kata wajib. Okey, wajib ni agak-agak keras jugalah pandang kata wajib. Sedangkan ijma' menyatakan tak wajib pun, ya, tak wajib pun kita melewatkan solat semata-mata untuk bagi teduh dahulu. Kebanyakan ulama kata hukumnya ialah sunat ataupun melihat kepada keadaan setempat ataupun keadaan semasa. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat di sini, okey, sikit mana saya nak cari nak tunjuk kat sini ni kat mana tu. Okey, wa khassahu ba'duhum bil jamaah. Sebahagian ulama kata yang kena lewat sedikit tu kalau kita solat berjemaah. Fa ammal munfarid, kalau kita memang solat sendirian di rumah misalnya, nak tunggu teduh buat apa lagi? Dia duduk rumah pun. Okey, dia tak ada isu dengan orang lain. Maka fa ammal munfarid fa ta'jil fi haqqihi afdal. Dalam kes orang yang solat sendirian, maka dia memang afdalnya solat terus. Inilah pendapat kebanyakan ulama, termasuklah Al-Imam Syafi'i
lakin khassahu bil baladil har wa qayyada al jama'ah bima idza kanu yantabuna masjidan min bu'din. Tapi maknanya kondisi itu dah khusus untuk negara yang panas sahaja. Jadi apa pun ceritanya ibu-ibu dan rahmat Allah sekalian, dia tengok tempat kita lah, itu cerita dia. Sekarang kita di Malaysia memang tak timbul isu tu sekarang ni. Tak ada pun isu tersebut. Maka kita pun tak perlulah kita nak guna alasan melewatkan solat. Tapi boleh jadi kita ada timbul isu lain, bukan isu panas tadi. Okey, apa isunya yang mungkin berlaku? Contoh ya. Tiba-tiba lembu korban tu tak siap-siap lagi. Terlewat, mungkin lembu terlepas ke, bekerja-kerja, kemudian yang dapat tangkap, jadi proses lembu terlambat. Pukul 1 tu kalut lagi. Maka di situ mungkin boleh dipertimbangkan oleh pihak surau. Kesian ni orang-orang kita ni. Mereka betul-betul lumus nak buat dan proses tu berlaku di surau, dekat-dekat surau. Jadi kita pun kena meraihkan mereka. Maka pengerusi surau pun kata, okey, kita azam macam biasa, tapi kita lewatkan sedikit solat demi meraihkan saudara-saudara kita yang sedang melapah daging lembu ni. Contohnya kan, kita bagi masa sikit. Maka kalau boleh begitu pun alhamdulillah. Ia disesuaikan dengan apa yang berlaku pada masa tersebut. Ya. Kemudiannya ibu-ibu dan rahmat Allah sekalian, yang lain tu dia lebih kurang sama je lah. Yang dia panjang-panjang semua tu, semuanya membawa cerita dan juga maklumat yang sama je. Wallahualam. Okey, ada apa-apa perbincangan? Silakan ya. Dekat surat 67 tu kan, pada perenggan yang ke Muka surat berapa? 67. 67. Ada perenggan yang ke-3 menyatakan hadis tersebut dipersoalkan, mengingat ibadah solat merupakan penyebab turunnya rahmat, sehingga mengerjakannya merupakan satu faktor dapat menolak siksaan. Kerana itu, mengapa justru kita diperintahkan untuk meninggalkan solat untuk menunda? Mengapa kita perintahkan untuk meninggalkan solatnya? Maksudnya macam mana tu Ustaz? Oh, hadis tersebut dipersoalkan. Hadis yang atas tu lah. Kita tengok hadis yang mana tu. Ibu-ibu boleh buka muka surat yang ke-67. Saya tutup dulu lain ni. Okay, hadis 67 tu, atas tu berbunyi, tahanlah untuk mendirikan solat ketika matahari tegak. Kerana saat itu neraka Jahannam sedang dinyalakan. Ya. Hadis tersebut dipersoalkan, mengingatkan ibadat solat ni menyebabkan turunnya rahmat. Sepatutnya Nabi kata tunggu dulu. Solat tu bagi teduh dulu kerana sekarang ni api neraka dipanaskan. Kenapa kita tak solat terus pada saat api neraka dipanaskan? Bukankah bila kita solat pada masa tersebut, artinya kita boleh lawan lah dengan rahmat Allah api neraka tersebut. Okey. Jadi dalam bab ini ibu-ibu sekalian, jawapan ulama ialah kita mesti menerima apa sahaja amal ibadat secara tauqifiyah. Bila Nabi sendiri yang suruh kita lewatkan, kita lewatkan. Tanpa kita perlu menggunakan dalil, sekarang ni api neraka sedang dipanaskan, masa inilah elok kita solat. Supaya kita jauh daripada neraka. Tak, bukan itu kaedah yang diajarkan oleh Nabi. Kaedah yang diajarkan oleh Nabi ialah kalau panas sangat, relax dulu. Solat bila keadaan dah kembali tenang. Kerana target kita bukanlah kita nak solat dalam keadaan susah payah. Kita nak solat dalam keadaan tenang. Itu yang penting. Macam kita bincang yang lepas lah. Kita bincang lepas ke ataupun saya hanya tulis di Facebook je. Yang Ustaz Mu'in sebut. Ustaz Mu'in tanya dalam satu kelas. Mana lebih penting? Solat atau makan? Okay. Semua jawab solat. Tapi kenapa kita kata solat yang penting? Sedangkan Nabi SAW kata, bila bertemu makan dengan solat, maka makan dulu, baru solat. Dan rupa-rupanya jawapannya ialah, ya kerana solat pentinglah kita kena makan dulu. Supaya bila kita makan dulu, maka kita dapat solat dalam keadaan yang terbaik. Jadi artinya, dalam kisah ini pun sama.
Kenapa kita tak solat pada waktu neraka sedang dipanaskan? Kerana solat itu pentinglah kita lewatkan sedikit solat supaya kita dapat solat pada waktu yang terbaik, pada waktu yang paling tenang. Kondisi kita pun kondisi yang selesa pada masa tersebut. Itulah. Jadi apa pun dia punya poin dia ialah mesti solat dalam keadaan yang selesa. Itu yang nak disampaikan. Allah. Ada yang lain? Yang lain-lain tu dia memang cerita benda yang lebih kurang sama je ya. Cuma dia datang hadis yang lain, kemudian ulasan yang bertambah-tambah. Ya Ustaz. Kalau ya, Dia Ya. banyak. Kalau kita nak tengok semua ni memang pening kepala lah nak tengok kitab ni betul-betul. Ya. Tak ada pengajaran dia. Kita ambil pengajaran sahaja. Banyak muka banyak muka dia punya sampai ni lah dekat. Jarang kita punya bacaan sampai banyak line Betul. Kalau ibu lihat dalam muka surat 69 tu, neraka mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Ishtakatin nar ila rabbiha fa'azina laha binafasain. Neraka mengadu pada Allah kerana terlalu panas dia ni. Neraka pun tak tahan sebenarnya. Dia terlalu panas, maka mengadu pada Allah, maka Allah Ta'ala pun bahagikan neraka ni pada dua. Artinya ada bahagian panas dan ada juga bahagian sejuk. Bahagian sejuk tu dia macam nak tampung sedikit kepanasan neraka yang melampau tu. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, sejuk dia itulah yang dipanggil sebagai zamharira. Kan ada dalam Quran ya, perkataan zamharira. Dan kalau ditanyakan, sejuk tu dia semacam nak tampung lah kepanasan melampau neraka. Macam kita bumi lah, kita ada kutub utara, kutub selatan untuk tampung bumi ni. Jadi dianggap sebagai peti ais dunia kan. Maka neraka pun sama. Tapi sejuk dia tu ialah sejuk yang membawa bencana. Bukannya sejuk, kata ada tempat sejuk kat dalam neraka rupa-rupanya. Tak. Kan setengah orang kan sejuk sampai mati kan di bumi ni pun. Sejuk neraka ni dia tak bawa mati tapi membawa seksa yang berterusan. Kerana mati tu memang tak ada kan kat neraka kan. Jadi artinya neraka pun ada dua bahagian. Bahagian yang banyaknya api, tapi dia ada bahagian sejuk dia. Maknanya seksaan di tempat sejuk pun ada dalam neraka. Okey. Kemudiannya jika mengumpat dalam hati dan terus bersifat, itu dikira dosa kecil atau dosa besar. Dalam hati itu kita boleh kata tak dipanggil mengumpat ya. Mengumpat ni dia biasanya dia mesti disebutkan di belakang orang tersebut. Dalam hati ni kita panggil berprasangka ya, berprasangka. Maka bila kita berprasangka, kita segera mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ia boleh termasuk dalam kategori lamam. Kalau dia baru je terlintas, ia lamam. Kalau lamam ni dia anggap dosa yang kecil, kita istighfar pun sudah memadai. Tapi kalau kita berprasangka dalam tempoh yang berterusan, sangka buruk pada orang tersebut, walaupun kita tak luahkan melalui ucapan, ia melibatkan dosa kita dengan orang itu, maka sebaik-baiknya kita minta maaf dengan orang tersebut. Okey. Cuma dalam bab minta maaf dengan orang ni, dia ada ulama yang mensyaratkan kita kena sebut apa kesalahan yang kita lakukan pada orang tu. Tapi ada setengah ulama pula kata tak perlu sebut. Kita sekadar minta maaf je. Saya kira yang jawapan yang paling tepat dalam bab ini ialah kita sebut sekiranya ia mesti disebut. Dan kalau tak perlu disebut, bahkan boleh menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka lebih baik kita diamkan. Kerana dosa ni ada dosa yang boleh kita kena jelaskan, ada dosa yang kita tak perlu jelaskan. Contohnya dosa ahli kitab yang telah menipu maklumat-maklumat dalam kitab, mereka kena jelaskan. Itu Allah Taala sebut illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu wa bayyanu. Dia kena taubat, dia kena betulkan keadaan balik, dia kena terangkan apa kesilapan yang dia lakukan. Tapi kalau benda tu tak ada pun kesilapan yang dilakukan, tak ada kesilapan fakta ke apa ke, hanya kita dengan dia je, kita sangka buruk dengan dia je. Okey, maka di situ kalau kita sekadar minta maaf tanpa dijelaskan apa kesalahan kita terhadap dia,
Dan kita pun tak perlulah nak terang-terangkan pada orang lain kerana tak melibatkan orang lain pun insya-Allah sudah mencukupi ya insya-Allah. Kadang-kadang bila orang minta maaf dengan kita, dia pun terangkan apa kesilapan dia pada kita, makin sakit hati kita dibuatnya. Jadi makin tak nak maaf. So lebih baik kita diam je lah. Diam je insya-Allah. Okey, ada lagi yang lain? Ustaz, tadi soalan Kak Syeda kat atas tu kan, kalau kita macam kita meludah dekat tisu kan, pegang tisu tu dulu. Kalau Masalah kita apa Kak? Meludah dalam tisu. Sudah kat tisu boleh, tak ada masalah. Kita pegang je Dia tisu tebal. tu. Kita apa macam mana? Kita pegang je tisu tu. Tak apa, tak ada masalah. Dia bukan najis. Okey. Cuma kalau ada poket, masuk dalam poket. Itu yang terbaik lah kan. Okey Kak, kalau tak ada apa-apa, boleh kita berhenti di sini. Soalan sahabat-sahabat semua hari ni. Sunyi je masing-masing. Mandi mood ke apa? Okey, Ustaz pun nampak macam kepenatan Ustaz. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan lah. InsyaAllah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang dengan tajuk yang lebih yang kata. Tajuk yang ya Ustaz ya, tengok semula. Giza sikit. Bab 10. Menunjukkan pelaksanaan solat zuhur hingga suhu udara. Oh, ini dia cerita berkisah tentang cuaca lah Ustaz ya? Betul. Apalagi di awal-awal ni kan dia berkaitan dengan babul mawaqit. Bab waktu awal-awal dia kan. Dan kita boleh relate juga dengan kita punya suasana sekarang Ustaz. Hujan balik semua sekarang kan. Hujan lebat kalau solat kan boleh kita relatekan sikit nanti kalau apa di kepasan nanti kan. Dengan panas kan. So kasih sahabat-sahabat semua, insyaAllah kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Kita end sesi kita dengan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Okey Kak, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pasal penat tu. Okay, terima kasih semua sahabat-sahabat semua. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu kita endkan sesi kita dengan lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sudah Ustaz. Sudah, terima kasih semua. Sama Kak Pah, terima kasih Kak Zaitun. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama Kak Anu, sama-sama. Semalam tak join ya Kak Anu semalam? Ustaz Reza. Ustaz Reza semalam tak join? Cucu ada meragam sikit. Semalam best Kak Anu, buat solat tahajud Kak Anu. Itulah, ada. Bacaan dalam apa, iftitah dalam solat tahajud. Masya Allah Ustaz. Pasal tahajud dia punya ayat dia. Best, Alhamdulillah. Record ke? Ya? Yang ada recording tak? Susah dapat Kak Anu. Recording dia orang tak macam kita. Kita jaga recording, dia orang tak kisah sangat recording. Sayang lah tu yang kita kena grab tu kalau ada kelas dia tak boleh tinggal. Dia tak dapat recording. Tak dapat. Tapi nanti share sikit Kak Anu nanti dia apa dia konten nanti. Tapi tak dia guna buku biru tu kan malam tu dia kupas doa kita untuk tahajud tu satu-satu ayat tu dia kupas malam. Alhamdulillah. Bagus. Okay, Kak Anu jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.